Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar Bapa Ibu Tuan Puan sekalian yang mengikuti program bersama dengan Pak Haji pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, di petang-petangan begini, marilah sama kita mensyukuri akan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita dapat menuntut ilmu ni pun nikmat juga bahawa tak ramai orang yang suka belajar ilmu ni, apatah lagi ilmu-ilmu pengobatan yang boleh memberikan khidmat kepada sesama kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Hari ini Pak Haji nak berkatakan tentang sakit tulang. Sakit tulang ataupun kerana kekurangan kalsium. Ataupun dipanggil zat kapur lah selalu orang panggil zat kapur ataupun kalsium, Ca, itu di antaranya. Masya Allah. Baik, kenapa tulang kita jadi lemah? Ada beberapa hal yang Pak Haji nak terangkan ni, tolong perhatikan betul-betul, kerana bila Pak Haji buka tempat perawatan ni, banyak yang datang mengeluh Pak Haji sakit di bahagian pinggangnya, sakit di bahagian kaki, pahanya sampai ke tumit Kadang-kadang dia kata lutut ni tak tahan, tak kuat nak bangkit, nak solat, berdiri dan sebagainya. Jadi itulah di antaranya kenapa tulang otot ini menjadi lemah. Kalau secara umum kita katakan kolagen tapi mari kita tengok ada satu lagi hal yang sangat penting, iaitu mineral kalsium. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu tulang itu menjadi lemah kerana yang pertama ialah simpanan kalsium yang ada dalam tubuh badannya itu tak cukup. Macam kita lah, kalau kita tak cukup simpanan wang ketika kita dalam keadaan tak boleh keluar ni, lockdown ini, masalah juga. Jadi begitu juga dalam keadaan tubuh badan kekurangan kalsium Jadi pada ketika tersebut tulang akan mengalami kelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan defisit kalsium dalam tubuh badan kita. Penyakit-penyakit tertentu nanti akan Pak diterangkan. Dan yang seterusnya, ada berlaku penuaan, premature aging di tulang dan juga sendi. Misalnya sebagai contoh, kita ni usia kita baru 35 tahun tapi tulang kita sudah berusia 60 tahun. Kadang-kadang kita usia ada baru 50 tahun tapi tulang kita dah 100 tahun dah. Itulah yang Pak nak sebutkan penuaan itu. Iaitu penuaan itu berlaku, fizik tubuh itu lebih tua daripada usia kalender. Kalau kalender kata macamlah Pak Haji ni usia kakak 70 ni, 70 pula 60 ni, betul kan, 60 ini. Jadi oleh sebab itu maka rasa-rasa macam 70 tulangnya tak kuat sebagainya. Inilah yang kita nak kena fahamkan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka banyak yang jadi risiko tulang ni ialah perempuan. Yang datang ke klinik banyak orang perempuan, ceritanya pasal tulang saja. Apa yang Pak Haji bagi ketika ramai-ramai datang masalah tulang ni, Pak Haji bagilah pertama kapsul moringa. Kenapa berikan moringa? Kerana moringa mengandungi kalsium yang tertinggi, lebih tinggi dari daripada susu. Masya Allah. Telah diuji bahawa moringa yang diambil daun kelor dan munggai itu lebih tinggi kalsiumnya daripada susu. Itu penelitian yang tak dapat kita nafikan. Jadi moringa ini juga dikenali sebagai raja herba, dan dikatakan ada satu tempat di Kongo orang boleh hidup berbulan-bulan tanpa makan nasi, hanya makan daripada moringa saja. Jadi zat nutrisinya sangat-sangat cukup stabil untuk kesihatan tubuh badan. Masya Allah. Itu adalah di antaranya. Jadi setiap kali orang datang bertemu dengan Pak Haji akan bagi yang pertama sekali ialah moringa. Kerana apa? Kerana moringa itu ialah untuk supply kepada kalsium. Begitu juga dengan ibu yang hamil yang telah kita bincangkan, harus diberikan dengan moringa. Begitu juga dengan ibu yang selepas melahirkan anak, juga kita bagikan moringa. Jadi tulang itu ialah banyaknya risiko pada orang perempuan. Dan selalunya yang datang ni kita lihat masalah tulang bermula pada 35 tahun. Selalunya kalau kita tanya berapa usia ibu, 35 tahun. Ini dah bermulanya kelebihan.
kelebihan, kekurangan. Kekurangan kalsium sudah mula dengan pertanda petunjuk kelemahan pada tulang. Itu di antaranya. Kemudian hampir-hampir di dunia ni dalam satu kajian ni, sepertiga daripada wanita itu menghadapi masalah tulang. Maksudnya kalau 3 orang, seorang ada masalah tulang. Banyak kan? Jadi oleh sebab itu maka moringa ini perlu untuk kuatkan tulang. Itu di antaranya. Kemudian sebab apa? Sebab biasanya kalsium itu akan dapat diserap di usus dengan bantuan estrogen. Jadi kalaulah makin usia itu menginjak kepada usia yang lebih tua, maka estrogen makin kurang. Bila estrogen semakin kurang, maka penyerapan kalsium di usus itu tidak berlaku ataupun berlaku sedikit. Jadi kekurangan kalsium lah. Itulah di antaranya. Dan Pak Haji menceritakan juga sebelum ini bahawa bagaimana HGH, Human Growth Hormone, itu membantu untuk penyerapan kalsium. Pada usia 70 tahun, orang tu patah. Adat kata kalau patah susah untuk sembuh. Apatah lagi umur 70 tahun. Tapi bila bagi HGH, sembuhnya cepat dengan izin Allah. Pluskan dia dengan moringa. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Begitu juga dengan orang lelaki kerana kekurangan testosteron. Ya, lelaki ini ada hormon juga. Ya, jika kita katakan orang perempuan ada menopause, orang lelaki ada menopause kah? Ya? Ada menopause kah? Ada. Lelaki pun ada juga menopause-nya itu, ya. Jadi dia panggil andropause. Dia tak panggil lah menopause, dia panggil andropause. Andropause itu androgen, ya. Jadi oleh sebab itulah maka orang lelaki pun mengalami masalah lemah pada tulang. Itu antara yang kita kena faham dia punya kesemuanya. Masya Allah. Baik, seterusnya Pak Haji nak sampaikan lagi akibat, ya, sikit lagi tentang aging ni, tentang penuaan ni, tentang tulang kita jadi tua lebih pada usia kita. Itu antaranya iaitu macam mana kita tengok lagi. Dia jadi menopause awal lah, menopause dini awal. Jadi muda-muda belum sampai umur 55 dah menopause dah, ya. Jadi pada ketika itu menandakan persiapan tulang akan jadi lemah. Yang kedua apa dia? Yang menyebabkan ialah kalau kita tengok dia akan rasa rendah diri. Bila seorang itu sudah sampai kepada menopause awal ni ataupun andropause awal ni, dia mula merendah diri. Rasa rendah diri, timbul perasaan itu sendiri, ya. Yang kedua, rambut tipis dan gugur. Lihat, rambut pun dah mula tipis, lembut dan gugur. Tulang pun rapuh. Orang kata mata itu menjadi kabur, tulang menjadi rapuh. Itu di antaranya. Dan kalau kita tengok juga bahagian punggungnya, pinggulnya itu membesar. Kalau perempuan lah, dia membesar, itu menandakan bahawa, petanda bahawa dia mula menjadi menopause. Begitu juga dia akan berlaku cepat marah. Jadi sebab itu kita kadang-kadang kita tanya orang tu, sekarang dah agak jadi cepat marah. Dia kata, ya cepat marah lah sekarang. Itu tanda aging dah tu, penuaan dah tu. Menandakan kita sudah masuk ke dalam golongan orang tua-tua. Bukan orang tua, orang tua-tua. Apa beza orang tua-tua dengan orang tua ni? Orang tua-tua ni orang tua yang boleh diberi nasihat, yang boleh memberikan nasihat kepada orang. Itu orang tua-tua. Beza dengan orang tua. Orang tua tak boleh ambil nasihat saja, ya. Itu di antaranya pemarah dan pelupa. Itu namanya penuaan. Baik. Nah, apabila kita tengok lagi, ada satu hal lagi Pak Haji nak sebutkan, tanda-tanda tulang yang keropos, tulang yang sudah mula mengalami permasalahan tulang, ialah apabila usia 35 hingga 40 tahun bermula. Detik waktu 35 hingga 40 mula tulang itu mula jadi lemah. Yang kedua, dia mula jadi bongkok. Bongkok macam tu. Bukan nenek-nenek si bongkok 3, bukan bongkok 3 saja, bongkok 1 pun dah mula menandakan tanda keropos tulang. Kemudian makin rendah, makin pendek
Kalau disukat ketinggiannya, menurun dia. Sebab tulang itu menjadi semakin pendek sebagainya. Dan semakin sakit pinggang. Pinggang sekejap sakit. Sebab apa? Sebab tulang. Jadi kalau gitu, macam mana cara kita nak merawatnya? Kita bagi suplemen, bagi herba yang mempunyai kalsium. Itu yang sangat penting. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka ada beberapa perkara yang banyak nak sebutkan di sini yang ada konteks dengan tulang, iaitu yang pertama, kita harus mendapat vitamin C dan vitamin D yang cukup. Pada setiap hari harus fikir, bukan hanya takat makan saja, tapi harus fikir bila umur 35 sampai 40 itu harus fikir apa vitamin C, apa vitamin D yang kita perlu ambil pada setiap hari. Dan begitulah juga kita kena ada kalsium, kalsium, hormon yang aktif. Hormon kita yang aktif. Apa dia hormon yang aktif? Iaitu kita mengambil tambahan-tambahan hormon. Kalau kekurangan estrogen, kita ambil phytoestrogen. Kita tahu bahawa tubuh tak boleh keluar estrogen lagi dah. Yang mencukupi. Jadi kita ambil estrogen. Phyto namanya tumbuh-tumbuhan. Estrogen, hormon tumbuh-tumbuhan. Itu di antaranya. Kemudian kita buatlah latihan riadah macam yang Pak Haji tunjuk tu, cara kita membuat riadah tersebut. Jadi kalau sudah usia kita agak sikit tua, 50, jangan jogging-jogging lagi. Tak boleh jogging. Jogging bagus, jangan berlari lah. Kalau kita berlari nanti jadi gout pula, bengkak. Jadi kita jalan saja. Cara dia berjalan laju 5 minit jalan laju, kemudian berhenti perlahan, jalan perlahan, laju lagi 5 minit perlahan, laju lagi 5 minit, 20 minit dah cukup dah. Jalan laju, kemudian lepas 5 minit jalan perlahan balik, relax balik, kemudian laju lagi, lepas tu relax balik. Itu di antaranya. Dan begitu juga latihan yang paling bagus sekali, iaitu naik tempat tinggi macam tu. Tempat yang naik tinggi begitu, sebab dia menguatkan tulang. Tulang ni kalau kita lawan dengan graviti, dengan sendiri tulang akan jadi kuat. Itu di antaranya. Dan kita kena elakkan daripada penggunaan steroid. Sebab steroid itu dia akan memusnahkan tulang. Jadi kalau makan ubat-ubat steroid tak boleh lah. Ubat steroid tak boleh. Banyak orang hari ni makan ubat steroid saja. Dia kata bagaimana, apa yang tidak ada pilihan, ambil steroid saja. Itu antaranya. Dan yang penting kita kena ada penabungan. Penabungan. Macam orang tabung wang tu, tabung wang untuk masa depan. Katanya begitulah, tabung, simpan wang tu untuk masa depan. Begitu juga tabung akhirat untuk masa depan-depan. Supaya ada tabungan ketika bertemu dengan Allah SWT. Begitu juga kalsium dan tubuh badan kita. Kena ada tabungan kalsium. Dalam tubuh badan kita kena mencukupikan tabungan kalsium dalam tubuh badan kita. Itu di antaranya. Dan tadi Pak Haji sebutkan tadi bahawa ada penyakit-penyakit yang melemahkan tulang. Apa pula penyakit yang melemahkan tulang? Yang pertama ialah operation bypass jantung. Kalau kita sudah mula bypass jantung, maka akan bermula lemahnya tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada gangguan ginjal, buah pinggang. Sebab tu Pak Haji kata, kalau orang itu ada masalah buah pinggang, cepat-cepat ambil Malex. Malex itu, dia bukan hanya ada bahan diuretik, tetapi dia mempunyai tabungan kalsium yang tinggi. Sama seperti pokok jali-jali, sama seperti pokok jagung. Dia mempunyai simpanan kalsium yang mencukupi untuk tubuh badan. Ingat, penyakit ginjal, penyakit liver, lemah tulang. Kalau gitu apalah, thyroid juga melemahkan di tulang. Rheumatoid arthritis, lemahkan juga di tulang. Begitu juga penyakit usus, kanser usus, lemahkan tulang. Wanita yang diambil kilang telurnya itu, lemahkan juga tulangnya. Dan orang yang ada penyakit darah tinggi. Baik, kalau gitu Pak Haji sebutkan satu persatu untuk kita realize
Ya, untuk kita belajar, ingat ya, yang pertama sekali ialah operation bypass. Yang kedua, orang yang ada masalah ginjal, buah pinggang, masalah hati, liver, masalah thyroid, rheumatoid arthritis ni yang bengkak-bengkak itu. Kalau ada yang bengkak-bengkak begitu, bengkak di sini, keras macam tulang itu, susah kalau kita pergi buat perawatan di hospital, tak mau hilang tu. Yang bengkak-bengkak tu tak mau hilang. Yang keras-keras tak mau hilang. Benjolan-benjolan itu, pegang sudu, senduk begitu, bengkak-bengkak begitu, tak mau hilang ni. Kat sini, kat lutut, dekat kaki, tak mau. InsyaAllah datang ke sini. Datang ke pusat perawatan Dian ni Pak Haji, berikan herba, insya-Allah back to normal. Hilang semua bengkak-bengkak tu. Yang beku-beku, yang berketul-ketul keras macam tulang, dikatakan tulang itu. Termasuk yang pada ketika kita scan, di bawah tumit tu ada tulang tumbuh. Ya, kita scan betul-betul ada tulang tumbuh yang ketika kita pijak sakit. Datang dengan izin Allah, insya-Allah tak lebih pada 6 hari hilanglah sakit-sakit tersebut. Itulah cara, bagaimana cara untuk kita melarutkan apa? Melarutkan daripada ketumbuhan-ketumbuhan daripada tulang, kalsium lebihan dan sebagainya. Itu adalah di antaranya. Dan begitu juga orang yang penyakit usus ataupun orang yang ada wanita yang diambil kilang telurnya itu, dan orang yang ada masalah darah tinggi, kesemuanya ini adalah memerlukan kalsium, ya. Mereka ini semua adalah melemahkan tulang. Tulang jadi lemah. Bagaimana cara nak merawat ni semua penyakit ini? Paling murah jugalah HGH. Human growth hormone, itu yang paling mudah kita ambil. Baik. Seterusnya Pak Haji juga nak cerita tentang wanita hamil. Wanita hamil ni pun begitu juga. Kalsium daripada tulang ibu tu diambil untuk anaknya. Kemudian dia terpaksa berjalan, ya. Orang hamil ni dia perlukan tulang lah, sebab dia terpaksa bawa anaknya itu, ya, lebih berat lagi. Bayanglah tengok 9 bulan 10 hari. Kalau kita lah kata ambil lah satu benda berat 1 kilo lah cukup, letak kat tengkok kita ni, bawa ke mana saja, boleh tak? Begitulah ibu membawa anak. Allahu Akbar. Lelah, susah, letih, itu adalah merupakan satu pengorbanan tertinggi seorang ibu untuk anaknya. Masya Allah. Baik. Begitu juga kalau kita tengok orang yang merokok. Merokok ini memanglah lemah tulangnya. Selalunya nanti kita tengok macam ni, orang yang merokok itu selalunya sakit tulang, ya, sebab dia merokok. Jangan berhenti rokok tu, ambil banyak-banyak lagi biar dia sakit lagi. Sebab rokok ni memang ada orang kata herba juga. Rokok pun herba, dia kata. Pak Haji duk kata iklan herba, tapi rokok herba, dia suruh kita berhenti. Ya, tak mengapa. Ambil semua dengan bubuk-bubuknya sekali, dengan abu-abunya sekali, bancuh dengan air 3 kali, minum setiap hari. Makan habis semua dia, jangan membazir. Tak baik kita membazir, ya. Jika tidak, berhenti lekas. Yang kedua, kalau juga nak isap rokok juga, bismillah. Ambil rokok tu, bismillahirrahmanirrahim, selawatlah kita 3 kali, bagi jadi barakah. Mudah-mudahan jadi barakah. Boleh tak kita ambil benda-benda yang macam tu nak kita jadi barakah? Tak boleh. Satu saja, tinggal ataupun buangkan dia. Buang terus di dalam hidupnya. Macam mana cara nak bagi hilang ni? Dengar petua ni, dengar petua betul-betul. Cara menghilangkan ketagihan merokok. Tulis. Ambil kertas, tulis. Ya, dengan ambil. Mari sini beli sama Pak Haji itu safran, za'faran. Za'faran, bunga safran. Za'faran, bunganya itu lebih mahal daripada emas. Tapi kita beli teh tu sikit je. Minum dia, masukkan sikit dengan apa? Dengan daun daripada pandan wangi. Daun pandan lah.
Ini ada contoh rasanya Pak Haji Solihuddin masak tadi, buat tadi airnya. Nanti di bawah air nanti Pak Haji tunjuk sebentar lagi bagaimana ya rupanya dan sebagainya. Dan kita tunjuk juga safran tu sebagaimana. Itu bagus untuk hilangkan rokok. Ya, supaya orang itu tinggal rokok. Ya, air safran ya, itu di antaranya. Masya Allah. Kemudian seterusnya kita kena ambil ya, ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Kerana sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandungi phytoestrogen yang tinggi. Ambil herba-herba lah, phytoestrogen, spirulina, ambil itu dia puraria ya, puraria. Kita tahu bahawa ubi ya, ubi dia adalah supply kalsium ya. Dan kalsium seperti ubi kayu, seperti ubi-ubi ya. Tetapi ubi yang terbaik ialah Puraria Merifica, Puraria lobata. Itu ada dalam kopi kita, kopi Kak Fatimah. Kenapa kita suruh orang ambil kopi Kak Fatimah? Supaya di dalamnya ada ubi. Ubinya nama apa? Puraria. Ambil Puraria. Dan di dalamnya bukan hanya ada puraria, tetapi ya dia ada phytoestrogen yang tinggi. Kacang soya, kacang hijau, kacang panjang, semua ada sumber kalsium. Ya, spirulina, moringa. Tapi yang tertinggi apa? Puraria. Puraria merifica, Puraria lobata. Jadi Pak Haji masukkan dia di dalam satu produk kapsul namanya Puraria. Atau masuk dalam ubat kopi namanya kopi Kak Fatimah. Kopi Kak Fatimah tu ada Puraria. Puraria ini kalau kita makan dia jadi ubat yang paling baik untuk dapat rehat. Minum setiap hari, tidur berkualiti, tulang jadi keras. Bukan macam besi, bukanlah ada lentur-lentur lah, tapi keras dan kuat. Biasanya orang, minta maaf ya, bila sudah menopause kerana kekurangan estrogen, kalsium jadi lemah. Kita programkan dengan minum kopi Kak Fatimah, tulang tidak jadi lemah, tulang tak jadi susut, tulang tak jadi pendek, badan tak kembang. Itu yang paling penting tu. Dan ni muka dia tak jatuh. Tengok muka Pak Haji ni jatuh lah, dia naik begitu, tegang begitu, dia besar situ. Itu dia. Itu di antaranya. Jadi itulah yang Pak Haji nak sebutkan kenapa seorang wanita itu perlu mengambil kopi Kak Fatimah. Ambillah, itulah hadiah terbaik untuk diri kita. Dan dia akan jadi happy saja. Tidurnya bagus, pelawas lagi, dia jadi firm, dia tak jadi obes, dia jadi fit, dia jadi kuat tulangnya. Kenapa tak ambil kopi Kak Fatimah? Wajiblah pada kita, bukanlah wajib tu disuruh hukum wajib, tapi wajib dalam penjagaan, dalam tanda kutip kita nak jaga kesihatan ya. Itu yang paling penting. Ingat tu. Kalau kita ambil daripada sayur-sayuran, buah-buahan ada, tapi sepertiga saja. Tapi kalau ambil daripada Puraria dapat 100%. Kalau spirina adalah 80%, kalau kacang soya 50%, kalau sayur-sayuran lain 1/3 30%, ini dapat full support. Cuma Kak Fatimah jangan minumlah ketika kedatangan darah bulan, jangan minum. Tapi kalau orang perempuan yang sudah berhenti darah haid, berhenti muda lah kita katakan, berhenti awal, dia makan kopi Kak Fatimah itu datang semula haidnya itu. Sebab apa? Sebab itu hormon estrogen. Orang panggil PMS, premature sindrom menstruasi sindrom, iaitu situasi di mana dia ya menstruasi awal. Itu di antaranya. Masya Allah ya. Baik, oleh sebab itu maka kita boleh ambil juga susu juga boleh membekalkan kepada kita kalsium ya, sebagainya. Satu gelas sama ya 250 mg kalsium. Tinggi juga susu dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Dan seterusnya Pak Haji nak sebut juga bagaimana bahan-bahan yang didapati dalam herba yang menolong penyerapan kalsium. Iaitu misalnya di dalam
Isoflavone ini ada dalam soya dan juga ubi sengkuang, ubi bengkuang. Itu di antaranya. Dan ada vitamin K. Vitamin K ada dalam bayam, bayam merah, bayam berduri, HB, produk kita nama HB. Ada dalam sayuran hijau tua, dia ada vitamin K yang tinggi. Begitu ada boron. Boron ada di mana? Di kacang buncit. Boron ada dalam apel, dalam anggur, dalam kurma, dalam kismis, di dalam almond, badam, kacang tanah. Itu boron, ya, zat-zat boron yang menolong untuk menyerap. Disebut penyerapan kalsium. Begitu ya yogurt. Yogurt seperti biasalah, iaitu kita ambil. Jadi oleh sebab itu ketika kita ambil Radi IQ ada anggur, kismis, ada kurma, alhamdulillah ada kurma. Jadi penyerapan kalsium untuk orang anak-anak yang tak kuat berdiri, dia boleh ambil Radi IQ, dia cepat berdiri sebab ada kehadiran boronnya di situ. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka perlu diingatkan bagi mereka yang merokok, ya, berhentikan merokok kerana dia akan mengurangi kalsium dalam badan kita. Kalau kita ambil garam yang berlebihan, terlalu masin, pun lemah juga tulangnya. Dan kalau kita ambil alkohol, minuman soda dan kopi, bukan kopi herba, ya, kopi biasa pun boleh menyebabkan tulang kita menjadi lemah. Itu di antaranya. Masya-Allah. Ini dia Pak Haji tadi cerita pasal labu, ya, pasal labu. Nanti kita akan tambah bincang nanti insya-Allah. Baik, kita berhenti dulu untuk berikan masa pada iklan. Silakan. Dapatkan Radix IQ keluaran HBA International. Saya memetik kata-kata mutiara oleh guru kita, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Kurma, ia tidak mendatangkan penyakit dan ia menghilangkan penyakit. Inilah kurma Phoenix dactylifera. Pastinya buah yang disebut di dalam Al-Quran ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Membekalkan tenaga segera, baik untuk otot jantung, mengandungi vitamin C yang tinggi, merawat sembelit, merawat masalah cacing, menguatkan rahim, bersifat antioksidan. Kurma ini diambil dalam pelbagai cara. Salah satunya diambil dalam bilangan ganjil 3, 5, 7. Selain itu, ia diambil dalam bentuk pati kurma seperti yang ada di HBA International ini. Jangan lupa dapatkan pati kurma asli tanpa gula keluaran HBA International. Di tangan saya ini rawan ikan hiu shark cartilage. Untuk pengetahuan anda, ikan hiu mempunyai rangka yang terdiri hanya daripada rawan. Sel shark cartilage plus adalah racikan dan formulasi istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HBA International. Merawat kanser, cepat menyembuhkan luka luar dan dalam, merawat gastrik, merawat semua penyakit kulit, menghilangkan garis penuaan, anti pembukuan di dalam darah, merawat kaki dingin, antibiotik alami, membekalkan oksigen, merawat masalah mental. Alhamdulillah, telah banyak testimoni kesembuhan daripada penggunaan shark cartilage HBA biiznillah. Dapatkan shark cartilage plus keluaran HBA International. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi dengan kuliah ini. Tadi Pak Haji janji nak tunjuk bagaimana ubat untuk menghilangkan kesan kecanduan merokok.
Ini dia. Safran ini, kita ambil safran, bunga safran ya. Masukkan dia ke dalam air. Tengok ni. Bagi tunjukkan. Masuk kalau boleh air panas ya. Air panas. Bila air panas, dia akan keluarkan warna ya. Warna yang kuning, warna merah. Tengok macam tu. Itu dia mula kalau warna kuning. Sama seperti sepang lah ya. Seperti sepang. Begitu ya. Kita tengok. Itu warna safran, warna emas ya. Kemudian masukkan apa? Masukkan dengan daun. Daun apa tu? Pandan wangi ya, daun pandan wangi. Nampak itu. Jadi kita masukkan dia dengan daun pandan wangi. Kita bagi minum sehari 3 kali ni sudah boleh menghentikan isap rokok, hilang ketagihan rokok. Masya-Allah. Tapi kalau dadah macam mana? Prinsipnya begini juga, tapi ada sikit penambahan lagi, iaitu nanti ikuti lagi bagaimana cara menghilangkan dadah ya. Baik, ini dulu tengok macam mana kuning dia, dan dia tak rasa apa-apa. Cuba je minum. Bismillah. Wangi ya, wangi lagi, sedap lagi, masya-Allah ya. Tambah kalau masuk gula sikit, sedap lagi lah. Baik, itu di antaranya. Kita masih lagi bincang pasal kalsium tadi ni. Ada tadi Pak Haji tersebut bahawa daun sayur yang berwarna hijau tua, hijau agak-agak kena kehitaman. Apa tu daun hijau kehitaman tu? Daun pokok pasak bumi, Eurycoma longifolia, atau pokok tongkat ali. Memang daun dia hijau tua, menandakan di dalamnya ada kalsium yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, selalunya kalau Pak Haji tengok orang tu bongkok, bagi dia kapsul radik, atau bagi dia saja minum kopi radik lah, payah kapsul radik ni. InsyaAllah bongkoknya itu, ya bukan hilang bongkok lurus betul begitu, tapi dia sudah tak mula sakit pinggang, tak mula sakit tulang, tak lemah tulang, dan tulang kerangka, kita kata tulang belakang itu dah makin kuat sebagainya. Itu yang antaranya. Tetapi kalau dia mengambil kapsul radik, itu terbaik. Sebab itu tak ada apa-apa gula, tak ada kopi, tapi kapsul 100% daripada pokok dan tumbuh-tumbuhan yang disinergikan, termasuk pokok pasak bumi. Jadi kalsium dia kuat. Jadi kalau orang-orang di HPA ni atau dalam perubatan jawi kita ini, apa yang kita makan untuk tulang? Bukan suplemen kalsium tu, tak boleh. Kita tak makan suplemen kalsium. Sebab apa? Kalau kita ambil suplemen kalsium, penyerapan zinc akan jadi lemah dalam tubuh badan. Nanti dia tak demam pula kalau lebih. Tapi ini kalau lebih, tulang kita jadi semakin kuat. Itu di antaranya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu pengambilan kita ini, pengambilan daripada pokok pasak bumi ini, dia bukan hanya ambil zat kalsium saja, mineral kalsium saja, tapi dia dapat zinc sekali. Dalamnya ada zinc, ada zat besi, ada magnesium, semua ada. Jadi oleh sebab itu herba itu lebih komplit. Dan ada dalam kadar-kadar persentajnya yang Allah saja mengetahui tentang kenapa persentajnya tinggi, rendah dan sebagainya. Itu kesemuanya manusia masih belum lagi dapat memahami. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka cara yang terbaik untuk rawatan sakit tulang, lemah tulang, ya, reput tulang lah, iaitu HTA bersama dengan kapsul radik. Kalau boleh ambil herba 7 angin plus dengan kapsul radik. Masya Allah. Cuba kita perbandingkan dengan susu formula. Jauh herba ni lebih baik, sumber kalsiumnya mudah diserap. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka begitu juga untuk tulang, boleh gunakan deep sea. Sebab dalam deep sea itu juga ada pokok tongkat ali, ada pokok pasak bumi dan juga herba-herba yang lain. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok dalam di dalam deep sea ni ada halia, ada jahe, ada garam bukit, ada pokok hempedu bumi, ada pokok pasak bumi. Masya Allah. Itulah yang menguatkan lagi untuk pembinaan tulang. Begitu juga dengan pokok
tutup bumi ni ataupun hempedu bumi ni, bukan tutup bumi, hempedu bumi atau endograpis, paniculata, pokok sambiloto itu daunnya bukan hijau, hijau tua atau hijau kehitam-hitaman, menandakan kalsium dia tinggi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita lihat lagi bahawa sumber kalsium ini boleh dapati daripada spirulina. Seperti mana Pak Ji sebutkan tadi, spirulina mega 3 kapsul. Mega 3 kapsul yang kita bentuk kapsul tadi, shark cartilage. Selalunya kita akan ada satu formula ya, selalu kita jumpa sakit tulang, ubatnya tulang. Jadi kalau orang sakit tulang kita bagi shark cartilage kerana dia mengandungi apa? Kalsium. Itu yang paling penting tu. Begitu dengan radik cereal yang kita keluarkan, variety of radik ini kita tengok radik cereal, dan kita juga ada keluarkan radik goat, iaitu menggunakan susu kambing. Alhamdulillah, minuman botani pegaga daripada daun pegaga. Kemudian ada radik IQ, ada untuk tulang. Begitu juga kita banyak menggunakan juga daripada produk-produk herba-herba yang lain yang kita katakan kapsul itu yang mempunyai kalsium yang mencukupi. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, ada beberapa perkara yang boleh menghilangkan kalsium dalam tubuh badan. Salah satunya ialah lactose intolerance. Lactose intolerant. Jadi ada orang yang dia kadang-kadang dia tak boleh ambil benda-benda seperti susu misalnya. Dia akan, kerana ada lactose dia di situ, dia akan jadi menyebabkan dia jadi menceret dan sebagainya. Begitu juga orang yang ada masalah hormon paratiroid. Ya, hormon paratiroid. Ada hormon, ini ada hormon tiroid, dekat sini juga hormon paratiroid, yang mana dia akan menyebabkan itu. Dan kalsium ini, tulang jadi lemah juga bila ada kandungan zat besi lebih dalam tubuh badan kita. Ya, jadi itu di antaranya kita kena lihat juga bahawa terdapatnya asid oksalat, kalsium oksalat ataupun asid oksalat dan asid fitrat ya, dalam kacang. Ini juga kena lihat betul-betul ya, bahawa dia juga melemahkan daripada segi tulang kita. Masya Allah. Kemudian ada satu lagi kelebihannya, ialah kita mengambil beras merah ataupun beras hitam. Kalau kita di Indonesia, HP ada keluarkan beras merah dan beras hitam. Beras merah dan beras hitam ini baik sekali untuk tulang, dan dia mempunyai serat yang tinggi, mengurangi risiko kanser usus. Itu yang paling penting. Dan dia mempunyai untuk rawatan kencing manis dan turunkan LDL, low density lipoprotein. Lebih baik dia ada magnesium yang tinggi, yakni untuk asma, untuk darah tinggi, migraine, serangan jantung dan juga stroke. Jadi ya, magnesium ini adalah sangat penting dalam perawatan kita. Jadi alhamdulillah, apa yang Pak Ji sampaikan di sini adalah merupakan daripada kefahaman kita tentang keperluan kalsium dalam tubuh badan kita. Apakah dia penyakit-penyakit yang boleh muncul bila kekurangan kalsium ini? Pertama, kejang otot. Otot itu jadi kejang, lepas tu tulang jadi lemah. Kemudian kita lihat bahawa sesak nafas. Orang yang ada sesak nafas itu juga kemungkinan besar kerana kekurangan kalsium, susah tidur pada waktu malam, suka sesema. Itu di antara juga. Kemudian kita orang yang ada batuk, diarrhea, itu kesemuanya adalah kerana kekurangan kalsium. Dan apakah dia herba-herba yang banyak kalsium? Yang pertama ialah daripada jagung. Bekatul jagung itu mempunyai sumber kalsium yang tinggi. Dedak jagung, dedak beras, beras temukut dan sebagainya itu, dan juga ubi. Jadi kenapa kita perlu ambil ubi? Kerana nak dapatkan sumber kalsium. Ubi kayu, singkong, kacang hijau, juga banyak sumber-sumber kalsium. Jali ya, buah jali ya, jali-jali itu,
Itu di antaranya. Juga kita banyak sekali ya, selalunya orang gunakan jantung pisang. Jantung pisang tu sumber kalsium yang tinggi. Kita boleh buat kerabu, boleh buat macam-macam ya. Itu di antaranya. Bayam merah juga begitu, sawi ataupun kita boleh gunakan selada air. Ini selada air ini banyak sekali di kawasan-kawasan tinggi. Kalau di Malaysia ni, di Cameron Highland ada selada air. Itu dia panggil. Jadi oleh sebab itu dia juga menggunakan kacang panjang, ya, buah melinjau. Itu dia buah melinjau, banyak teringat di Jogja melinjau. Dan juga daun mangkukkan. Daun mangkukkan yang kita buat, mangkukkan tu selalunya buat rambut ya, buat minyak rambut, buat shampoo, selalunya digunakan itu. Begitu juga dengan pokok talas ya, pokok talas ubi talas keladi, kalau di sini panggil keladi, dan lobak juga boleh kita gunakan. Adapun pokok-pokok seperti pokok petai belalang ya, petai Cina, seperti lada, buah pala, semua itu labu. Ni Pak Cik nak cerita ni, labu merah ni. Ni cerita dia labu merah. Labu merah ni. Tepi sikit ya, kita tengok di sini, tengok ni labu merah. Labu manis, labu merah, labu kuning. Dia mempunyai khasiat apa? Khasiat mensupply kalsium yang tinggi. Jadi tulang jadi kuat. Satu, minuman sunnah. Satu, dia jadi sumber daripada vitamin dan sumber daripada kalsium. Itu di antaranya. Jadi dia tahan. Jadi kalau anak-anak itu elok diberi makan ini. Yang kedua, bukan hanya dia baik untuk itu, tapi dia menghilangkan kabus otak. Kabus otak. Ni istilah apa? Istilah baru, kabus otak ya. Kabus otak ni macam ni. Dia jadi selaput otak itu, bukan selaput penyakit itu, bukan. Dia jadi susah nak ingat. Ya, dia ada mukus yang banyak dalam tubuh badan. Susah nak ingat, dia nak pikun. Tengok, ibu-ibu kita yang nak pikun tu, lupa-lupa, bagi makan labu. Bagi makan labu. Ya, memang dia baik, dia ada omega 3. Dia bagi hati kita jadi tenang, dia jadikan tulang kita bagus, dia jadikan perasaan kita gembira. Dan dia ada vitamin, dia baik untuk liver, baik untuk jantung, baik untuk mata. Jadi labu, makanan sunnah Nabi SAW untuk tulang. Jadi kita bersyukurlah kalau kita boleh mendapatkan labu ni. Dan sekarang ni alhamdulillah Pak Haji sedang mempromosikan labu ya, labu. Kita ada kurang lebih dalam 10 ton labu yang ingin untuk berdagang dengan kita, membeli labu dengan harga yang special ya, boleh hubungi dengan Pak Haji. Itu di antaranya. Baik, masya-Allah. Jadi tulang kita ini menjadi kuat bila kita gunakan. Otot pun begitu juga. Baik, jika begitu ada pertanyaan banyak sekali orang datang, macam mana kami sakit bisa-bisa di tulang, sakit-sakit tulang, lemah-lemah tulang, tak kuat tulang, maka ambillah labu. Jawapannya, ataupun ambil omega 3 kapsul, ataupun ambil kapsul radik. Ambilkan daripada kapsul radik, campur dengan herba 7 angin, campur dengan spirulina, campur dengan moringa. Kalau banyak sangat campur, tak perlu banyak campur, tapi banyakkan. Biasanya jangan ambil 3-3-3, ambil 5-5-5. Moringa itu sangat baik. Dan bagikan supaya dapat penyerapan yang sempurna di mana? Di usus dia. Jangan ada sembelit. Jangan ada sembelit, dan biar ada sayur-sayuran sikit dalam makanan kita pada harian itu. Dan kesimpulannya itu, ya, daripada apa yang Pak Haji sebutkan sini, iaitu kita menggunakan 2. Ya, satu HGH, Human Growth Hormone. Satu lagi adalah anti-rex. Kalau sudah terjadinya pembengkakan tulang, sakit di bawah tumit, sakit di pinggang, ambil anti-rex, ambil HGH, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Baik, terima kasih semua yang mengikuti program Pak Haji pada hari ini.
tentang tulang. Kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.